wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Dan salam sejahtera Saudara Aminuddin selaku Menteri Besar di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang saya muliakan Datuk Haji Bahrom dan rakan-rakan yang bersama. Hari ini saya bersyukur kepada Allah SWT kerana suatu berita yang sangat menyenangkan. Kita dapat menampilkan agamawan, tokoh-tokoh Islam yang telah berkhidmat aktif dalam dakwah. Kalau Datuk Haji Bahrom, Ketua Hakim Mahkamah Syar'i, dan ada yang lulusan Fakulti Islam, ada daripada Azhar, ada daripada Ain Syams. Jadi mengumpulkan tenaga bukan saja dakwah, penggerak dan juga pemikir Islam yang boleh memberi pengisian terhadap perjuangan keadilan. Sebab itulah saya ingat Datuk Saudara Syamsul Iskandar bersama untuk bantu selaraskan kegiatan kita. So, saudara bila sempat berbual dengan Datuk Haji Bahrom, saya sebut bila kita luncurkan agenda reformasi 98, itu terasnya adalah gesaan Al-Quranul Karim. In uridu illal islah mastata'. Terjemahannya kita kata reformasi, tapi istilah islah itu keupayaan dengan kegigihan, ikhtiar untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan dengan sedaya upaya kita dalam semua bidang. Keimanan kita, akhlak kita, syakhsiyah kita, dalam pentadbiran kita, dalam politik kita, ekonomi kita, sosial, harus ada. Dan ini yang menjadi inti dan aksi kepada kefahaman kami dalam keadilan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita dukung dan merasakan sesuatu yang amat positif bila ada suntikan penyertaan ulama, agamawan, ya, sama ada mantan PAS ataupun mantan hakim atau mantan guru dan pensyarah. Ini adalah kerana fahaman kita tentang Islam itu sebagai bukan saja agama persekutuan, tapi pengisian yang boleh membawa kebaikan, ya, yang mendorong perubahan, ya, menolak kebabrokan, kebejatan, rasuah, penyelewengan. Ini suntikan mesti dari pencernaan hati nurani manusia, keyakinan kita, bukan saja retorik politik, ya. Jadi ini saya ingat sangat bermakna. Ia berbeda daripada ittijahat atau aliran Islam yang menekan, yang menimbulkan kebencian sama-sama musuh Islam atau terhadap orang Kristian atau Buddhis atau Hindu. Kita berbeda kerana sementara kita nak mengangkat martabat orang Islam dan penghayatan Islam, kita pendekatan kita itu dengan kasih sayang, dengan menegakkan keadilan bagi semua. Kita tidak mengatakan bahawa mengangkat ekonomi umat itu mestilah dengan meminggirkan orang lain. Tidak. Itu pendekatan yang bagi saya sangat menarik dan relevan dalam konteks sekarang. Bahawa mengangkat penghayatan, termasuk tadi yang disebut oleh Datuk Haji Bahrom tentang Mahkamah Syariah. Saya tahu kadang-kadang orang petikai, oh Anwar ni terlibat. Buktinya Profesor Ahmad Ibrahim almarhum pun menyebut peranan Anwar dalam Mahkamah Syariah. Dia lupa bahawa ini satu ketentuan perlembagaan yang jelas, bahawa orang Islam harus diizinkan untuk melaksanakan hidup mereka, keluarga mereka mengikut tata cara yang ditetapkan dalam Islam. Tetapi jangan jadikan ini sebagai instrumen
untuk menekan yang lain. Ini yang boleh jadi kontroversi dia, ya. Kerana kalau ikut pengalaman kita, Mahkamah Syariah ini untuk mengangkat martabat orang Islam supaya orang Islam boleh hidup sebagai orang Islam, dan kita boleh buktikan di Malaysia kita boleh adakan, tetapi dalam masa yang sama pastikan keadilan itu terjamin bukan saja kepada orang Islam tetapi juga bukan Islam di negara kita. Mengapa? Kerana mereka warga negara yang punya hak dan mesti diiktiraf hak mereka dan ditunjukkan kasih sayang selain daripada hormat menghormati. Dan tetapi dari trust kita bukan trust daripada ideologi asing. Trustnya adalah daripada pahaman kita tentang Islam. Jadi ini saya manfaatkan waktu ini untuk jelaskan kerana ada yang agak bertanya aneh mengapa sekonyong-konyong muncul begitu ramai pemimpin-pemimpin Islam, agamawan yang punya pengalaman, yang punya kelayakan, tapi hadir dan memulakan satu gerakan islah ini, walaupun jalurnya jalur politik. Tetapi seperti yang saya sering tegaskan, jalur politik keadilan ini bukan parti politik dalam arti kata biasa, bukan. Ialah gerakan untuk gerakan islah, ya, bawa kebaikan dan tidak mempertajam permusuhan antara parti atau mempertajam permusuhan antara kaum atau agama. Dia adalah untuk merangkul dan membawa message keadilan bagi semua. Baik, sekali lagi saya nak ambil kesempatan, terima kasih kepada saudara Menteri Besar dan rakan-rakan, ramai kawan-kawan lama yang saya kenal, dan ada juga yang pernah jadi ahli Dewan Undangan Negeri, macam Dr. Ismail Bakar, seorang yang terkenal dalam konteks penonjolan Islam Hadari pada satu ketika, ya. Tetapi penyertaan mereka dengan pelbagai pengalaman dan pelbagai disiplin dan pelbagai universiti dan fakulti Islam, itu bagi saya sangat membantu dan merupakan satu suntikan kekuatan dan semangat baru dalam keadilan hari ini. Jadi mudah-mudahan ini permulaan sambutan dan ahya Ramadan yang juga bermakna kepada kita, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Sri Anwar. Jadi kita buka kepada wartawan kalau ada soalan. Kita ada 10-15 minit. Kesedaran selepas ini tidak menjangkakan selain dari tokoh agamawan ataupun pengaruh lain yang akan minta ikhtiar. Yang agama dan pengaruh memang ada dah. Jangan ada katakan tidak ada lagi. Ada keduanya dari pelbagai disiplin. Baru ni kita ambil umpamanya penyertaan Ahli Syauqi dan Ultimate umpamanya, ya. Mereka sendiri datang dan kalau dengar ucapan mereka itu menekankan soal akhlak, cukup kuat. Ultimate umpamanya menyatakan bahawa masalah negara kita ini kerana runtuh akhlak. Begitu juga yang disebut oleh Ahli Syauqi. Jadi itu tentu mereka itu kita tunjukkan, tapi yang mendukung itu ramai juga. Hari ini tentu dari segi kalangan agamawan, dan sebenarnya belum habis sebab yang dari Pantai Timur dan sebagainya banyak yang tidak mampu bergerak kerana hari ini hari kita malam untuk menyambut Ramadan, dan malam ini dah mula tarawih. Jadi ada orang yang tidak bergerak. Kalau di sini Negeri Sembilan lagi lah kerana dia punya tambahan kegiatan dia. Jadi saya ingat satu permulaan yang baru hantai, ya. Jadi memang ada. Banyak, ya, insya-Allah. Yes, tentunya kalau kita buat bergilir, sebenarnya sebab ke core Melayu atau Iban atau Kadazan atau Cina, India memang ada, ya. Tetapi saya ambil keputusan berbeza daripada pengalaman lalu untuk memberi fokus. Ini dia beberapa artis yang terkenal yang beri, dan biar dia berikan
sendiri pandangan mereka. Seperti yang kita dengar tadi, juga kita dengar sebahagian untuk memberikan alasan mereka. Selepas ini kita akan ada siri-siri yang lain untuk menampilkan keadilan sebagai wadah yang besar dan bermakna di negara kita, yang mewakili semua. Okey? Baik, terima kasih. Pasal kita nak ada Ambi. Ada lagi agama yang mendukung kita, tapi tak lagi agama mungkin baju menjadi satu tertentu yang tidak mungkin ada jauh. Saya agak mendukung itu juga menyokong keadilan kebenaran. Ya. Kita sedia maklum. Kita sedia maklum. Ada. Ada. Ya. Okey, juga tu cukup orang. Okey, sebenarnya kita sedia maklum bahawa mereka ada tentangan yang tak mereka boleh tunjukkan. Tapi mereka sentiasa berada memberikan idea, memberikan pandangan. Ada yang kita sedia maklum mereka sentiasa bersama kita, dan akhir-akhir ini makin ramai golongan-golongan ini yang berani. Sebab hari ini kita sedia maklum, kalau dulu mereka amat takut kerana mereka menjaga kebajikan diri mereka dan keluarga mereka. Tetapi hari ini kita lihat mereka berani, tetapi kita minta mereka juga berhati-hati supaya perkara ini tidaklah kita nampak ramai, esok akhirnya kita tahu banyak yang terkorban peringkat awal dulu. Contohnya Ustaz Jaafar sampai hilang jawatan sebagai pegawai agama Islam, Jabatan Dewan Agama Islam Negeri Sembilan. Begitu juga dengan beberapa tokoh-tokoh kita. Ustaz sendiri tadi dimaklumkan tidak boleh keluar TV. Jadi suami isteri walaupun satu ketika dulu terkenal sebagai penceramah bebas yang memberikan siaran ataupun tazkirahnya di TV3, di forum-forum perdana. Jadi kita lihat bahawa ini juga kita ingin lihat bahawa anak-anak muda ini kita beri mereka ruang untuk terus memberikan ilmu mereka, mendidik umat, supaya kita lihat, supaya umat benar-benar faham bahawa kita tak nak ada mereka ini memberikan khidmat terus kepada masyarakat, dan kita yakin apabila diberikan maklumat yang tepat, masyarakat akan memahami apakah sebenarnya Islam itu yang sebenarnya diajarkan dan ingin dibawa sebenarnya ingin kita lihat berlaku di negara kita. Ustazah Salbiah memang ada acara di Pusat Islam Parway yang kita akan ke sana lepas ni. Okey, terima kasih banyak. Kita kena ke majlis satu lagi, Seminar Islam. Okey, terima kasih atas ucapan dan juga pertanyaan tadi. Okey, jadi selepas dari ini saya akan ke pusat dakwah Islamiyah di Parway. Jadi kepada wartawan yang membuat liputan, sebelum dijemput untuk ke sana. Ya, terima kasih banyak-banyak. Mungkin tak kena ada statement yang mengatakan bahawa dia dengan confirm dengan apa yakin yang mengatakan audio yang dengan yang kita tak takut. Ya, tak apa ada pandangan dia. Dia pasal video, pasal audio ni dia pandai. Ya, betul.